Selamat datang tuan-tuan, selamat datang ke saluran Wako. Sebelum saya teruskan berita yang hangat ini, sila subscribe ke Wako channel dan sila buka loceng di sebelah dia supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya upload video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe sekarang dan jom kita tengok berita yang hangat ini sekarang juga. Hanya tidak bersatu ataupun Perikatan Nasional lebih memberi peluang UMNO dapat semula jawatan Perdana Menteri. Wow. Artikel ini dishare oleh Syafrin Husin. Jom kita tengok. Dalam pilihan raya umum yang ke-15 akan datang, dua matlamat yang ingin dicapai UMNO ialah menang pilihan raya dan mendapatkan kembali jawatan Perdana Menteri. Lantaran itu, keputusan terbaru yang diputuskan oleh Majlis Tertinggi UMNO iaitu menolak kerjasama dengan Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum ke-15 akan datang serta tidak menerima tawaran jawatan timbalan Perdana Menteri. Ia adalah sesuatu yang munasabah untuk mencapai dua matlamat tersebut. Selain itu, keputusan Majlis Tertinggi UMNO itu juga selaras dengan usul putus hubungan dengan Bersatu yang telah diluluskan oleh majoriti UMNO bahagian-bahagian seluruh negara baru-baru ini. Hanya dengan tidak bekerjasama dengan PN dan Bersatu saja merupakan laluan lebih terbuka untuk UMNO menang PRU 15 dan seterusnya menduduki semula kerusi Perdana Menteri. Sebaliknya, jika UMNO bekerjasama dengan Bersatu dan PN sementara menang PRU 15 belum pasti, yang lebih dulu terpaksa dikorbankan ialah banyak kerusi parlimen serta jawatan Perdana Menteri kepada Bersatu. Tujuan Bersatu menarim UMNO bekerjasama dengannya tidak lain ialah bagi memperolehi banyak kerusi untuk mereka ditandingi selain supaya Muhyiddin Yassin dikekalkan lagi sebagai Perdana Menteri. Dengan itu, UMNO cuba digula-gulakan dengan tawaran jawatan timbalan Perdana Menteri, tetapi dari segi jangka panjang dan mungkin hingga akhir zaman, menerima tawaran itu akan terus menjadikannya hilang peluang untuk mendapatkan semula jawatan Perdana Menteri. Lebih daripada itu, jika setuju bekerjasama dengan Bersatu dan PN juga, UMNO sebagai parti lebih besar akan terus menjadi kadam yang dibuli oleh Bersatu dan Muhyiddin yang diketahui umum gerakan politiknya banyak dipapan caturkan oleh Hamzah Zainuddin serta Azmin Ali. Tetapi apabila UMNO tidak bekerjasama dengan Bersatu dan PN, pertandingan dalam PRU akan datang pasti menjurus kepada persaingan tiga penjuru antara Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Dalam senario kebencian dan rasa meluat, rakyat sedang memuncak kepada Muhyiddin dan kerajaan sekarang serta dijangka berterusan sehingga ke peti undi. Harapan Perikatan Nasional untuk menang banyak kerusi dalam pilihan raya umum akan datang adalah sangat tipis. Walaupun dalam Perikatan Nasional ada Bersatu dan PAS, kelompok pengundi Melayu atau Islam jauh lebih meyakini UMNO yang sederhana, memiliki barisan kepimpinan berwibawa serta punya rekod memimpin negara berbanding kedua-dua parti tersebut. Di kerusi-kerusi Melayu, tambahan lagi dengan Bersatu tiada akar umbi dan jumlah cawangannya di sesetengah bahagian pula lebih sedikit daripada jumlah jari di kiri kanan tangan, Barisan Nasional dijangka akan meraih lebih banyak kemenangan berbanding Perikatan Nasional. Keberadaan PAS dalam Perikatan Nasional dan untuk membantu Bersatu dirasakan turut tidak mampu menyumbang kelebihan kerana pengundi Melayu atau Islam kini rata-ratanya sedar parti Islam itu adalah parti paling tidak berguna setelah mereka merasa nikmat kuasa. Semua perjuangan dan gempar-gempar perkara-perkara yang kononnya dituntut Islam dan akan dilaksanakan apabila beroleh kuasa, kini disedari rakyat hanyalah auta dan temberang belaka. PAS dalam pilihan raya umum akan datang suka mengelak daripada dihukum pengundi. Malah,
Kelakuannya yang menyertai Perikatan Nasional kerana lebih tertarik kepada bersatu, sedangkan sudah bertunang dengan UMNO dalam Muafakat Nasional hanya menyuarakan perangai galak dan tidak setia parti Islam itu. Tanpa keraguan sebenarnya, walaupun Barisan Nasional mungkin mustahil mampu menang melebihi 112 kerusi parlimen bagi membentuk kerajaan secara sendirian, tetapi jumlah kerusi kemenangannya tetap diyakini melebihi Perikatan Nasional. Persaingan sebenar Barisan Nasional untuk siapa menang lebih banyak kerusi hanya Pakatan Harapan semata-mata. Sendirian, jika UMNO dan Barisan Nasional menang lebih banyak kerusi berbanding Perikatan Nasional, maka dialah yang berhak memulakan rundingan untuk menubuhkan kerajaan. Jika bekerjasama dengan Perikatan Nasional sudah cukup untuk membentuk kerajaan, mungkin turut disertai dengan GPS daripada Sarawak, maka Barisan Nasional boleh memulakan inisiatif ke arah itu. Begitupun, jika Perikatan Nasional tidak cukup kerusi, Barisan Nasional boleh pula beralih ke Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan baru, di samping tidak melupakan GPS yang memang selesa bergerak bersendirian. Yang penting, melalui jumlah kerusi yang Barisan Nasional diyakini menang lebih banyak berbanding Perikatan Nasional, UMNO tidak saja akan kembali menerajui kerajaan selepas pilihan raya umum akan datang, bahkan lebih penting dapat merampas kerusi Perdana Menteri yang kini dipegang Muhyiddin untuk menjadi miliknya semula. Artikel ini disharekan oleh Syabrin.com. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mengikuti perkembangan semasa politik di negara kita pada video akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Huaco Channel. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.